A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Apa khabar semua pelajar-pelajar cikgu? Cikgu doakan semua pelajar dalam keadaan sihat sejahtera dan memanfaatkan masa dan yang ada untuk mengulang kaji pelajaran insya-Allah. Baik, untuk sesi kali ini cikgu akan membincangkan tajuk yang terakhir bagi bab 4 dari tingkatan 5. Okay, kerana sebelum ini kita dah membincangkan tentang Malayan Union dan PTM 1948. Dan untuk sesi kali ini 4.3 kita akan bincangkan pergerakan politik di Sarawak dan di Sabah. Okay. Seterusnya di akhir pembelajaran nanti sesi ini cikgu harap kita akan dapat dua perkara, iaitu yang pertama, pertama, menyatakan pergerakan politik di Sarawak dan di Sabah, dan yang kedua, menjelaskan gerakan anti penyerahan di Sarawak dan pergerakan politik di Sabah. Okay. Seterusnya, untuk yang pertama kita akan melihat, ini sangat penting, tajuk ni agak penting ya, itu pergerakan anti penyerahan di Sarawak. Baik. Pertama sekali kita kena faham dulu siapakah tokohnya, bila dan mengapakah penyerahan Sarawak, mengapakah Sarawak diserahkan kepada British. Baik, tokohnya siapa? Tokohnya ialah Vyner Brooks. Tokohnya siapa? Tokohnya adalah Vyner Brooks. Di sini ya. Vyner Brooks, iaitu Raja terakhir Sarawak. Yang telah mengisytiharkan penyerahan Sarawak kepada British di London sebagai tanah jajahan mahkota. Mengapakah Vyner Brooks menyerahkan Sarawak kepada British? So ada dua faktor. Yang pertama ialah Vyner Brooks terlalu tua dan uzur. Dan yang kedua, pengganti beliau iaitu Anthony Brooks tak layak untuk mentadbir dengan berkesan. Ada dua faktor, iaitu pertama Vyner Brooks terlalu tua dan uzur, dan pengganti beliau iaitu Anthony Brooks tak layak untuk mentadbir dengan berkesan. Seterusnya, kita akan melihat mengapakah penyerahan Sarawak kepada British ditentang oleh rakyat tempatan di Sarawak. Kenapa? Baik. Mengapakah penentangan tersebut berlaku? So di sini ada 5 perkara yang menyebabkan penentangan tersebut berlaku. Pertama, bercanggah dengan perlembagaan 1941. Yang kedua, Vyner Brooks tak berunding. Dia tak berunding dengan pemimpin-pemimpin tempatan ataupun wakil-wakil ketua-ketua mereka di Sarawak. Yang ketiga, cadangan tersebut hanya disokong. Cadangan penyerahan tersebut hanya disokong oleh kumpulan bukan Bumiputera dan beberapa pegawai British. Yang keempat, Sarawak dipaksa menerima penjajahan British secara mutlak. Dan yang terakhir, Vyner Brooks pernah berjanji untuk memberikan kemerdekaan kepada Sarawak. So ada 5 faktor. Antara biasanya yang ditanya dalam soalan, terutamanya soalan kita 1, ialah biasanya bercanggah dengan perlembagaan 1941, dan yang kedua, Vyner Brooks pernah berjanji untuk berikan kemerdekaan kepada Sarawak, dan Sarawak terpaksa menerima penjajahan secara mutlak. Itu antaranya ya. Baik, seterusnya kita akan lihat siapakah, golongan manakah yang menentang penyerahan Sarawak kepada British. Baik, di sini kita akan melihat beberapa kumpulan ataupun persatuan individu yang menentang penyerahan tersebut. Pertama, diketuai oleh Datuk Pak Tinggi Haji Abdillah, iaitu Ketua bagi Masyarakat Melayu Sarawak. Yang kedua, Persatuan Melayu Sarawak. Yang ketiga, Persatuan Dayak Sarawak. Yang keempat, Barisan Pemuda Sarawak. Yang kelima, Barisan Pemuda Melayu Sibu. Dan yang terakhir, Rukun 13. Rukun 13. Ini sangat menarik, selalu keluar dalam peperiksaan ya. Baik. Seterusnya kita melihat
bagaimanakah cara penentangan rakyat Sarawak terhadap penyerahan tersebut? Baik, kita akan melihat beberapa bagaimana masyarakat tempatan menentang penyerahan tersebut. Pertama, Persatuan Kebangsaan Melayu Sarawak, Barisan Pemuda Sarawak menentang secara terbuka. Yang kedua, kaum ibu mengadakan demonstrasi. Dan kaum ibu juga telah menghantar surat bantahan kepada British. Seterusnya, yang keempat, seramai 338 kaki tangan awam telah meletakkan jawatan sebagai bantahan kepada tekanan politik yang diberikan oleh pihak British. Yang kelima, terbentuknya kumpulan yang dikenali sebagai Rukun 13. Apa itu Rukun 13? Ialah pakatan sulit kaum terpelajar dengan orang muda di Sarawak. Ini selalu dikaitkan dengan Rosli Dobi, ya. Dan yang terakhir, yang keenam, apakah tindakan penentangan tersebut ialah Sir Duncan Stewart, iaitu Gubernur Sarawak, telah ditikam oleh Rosli Dobi semasa melawat Sibu pada 3 Disember 1949. Pembunuhan Sir Duncan Stewart oleh Rosli Dobi. Seterusnya, kita akan melihat apakah tindakan British terhadap golongan penentang. Baik, ada dua tindakan. Yang pertama, British telah mengeluarkan surat perkeliling bilangan 9 sebagai amaran kepada kaki tangan kerajaan yang terlibat dalam penentangan tersebut. Mengeluarkan surat amaran. Di sini surat amaran kepada kaki tangan kerajaan supaya tak terlibat dengan sebarang bentuk penentangan. Dan seterusnya, ini yang cikgu cakapkan tadi. Ini tokoh orang muda, ya, di Sarawak yang dikenali sebagai Rosli Dobi, yang mempunyai semangat kebangsaan terhadap negerinya yang sangat mendalam, dan beliau merupakan anggota kepada Rukun 13. So, apakah tindakan beliau? Baik, Rosli Dobi dan 3 rakannya telah ditangkap dan dihukum gantung. Masih ingat tadi kita dah bincang kenapa dia dihukum gantung? Kerana dia telah membunuh Sir Duncan Stewart. Dalam buku lain dia kata peristiwa songkit berdarah. Dalam kita punya ni, kalau pelajar mencari bacaan yang lain, dikenali sebagai peristiwa songkit berdarah. Dan penentangan di Sarawak tak berjaya kerana pemimpin Sarawak tidak bersatu. So di sini kita boleh tengok apakah iktibar yang kita boleh perolehi daripada penentangan yang berlaku di Sarawak. Seterusnya, kita akan tengok tajuk kita yang berikutnya, yang terakhir, iaitu kita akan membincangkan tentang pergerakan politik di Sabah. Ini secara ringkas sahaja. Baik, pertama kita akan lihat sebab dulu, macam manakah pergerakan politik di Sabah. Baik, pertama ni, pergerakan politik di Sabah perlahan dan tidak berkesan dan berpecah belah. Maksudnya pergerakan politik ni tidak serancak yang berlaku di Tanah Melayu dan di Sarawak. So agak perlahan dan tidak berkesan. Yang kedua, walaupun wujudnya persatuan-persatuan di Sabah, tetapi persatuannya lebih bersifat sosio-ekonomi dan bersifat sederhana. Contohnya persatuan-persatuan yang wujud di Sabah seperti Persatuan Melayu Labuan, Persatuan Melayu Jeseton dan Barisan Pemuda. Baik. Dan akhir kesannya
kesan daripada penentangan yang pergerakan politik yang tak berkesan, yang perlahan, persatuan politik persatuan yang bersifat sederhana telah menyebabkan British berjaya menguasai Sabah dengan mudah, dengan mudah, kerana tidak ada tentangan terbuka. Dan kesan yang terakhir ialah persatuan yang wujud berkubur begitu sahaja. So kita dah bincangkan dah tadi. So kita dah lihat yang pertama, siapakah tokoh dia, siapakah tokoh di Sarawak. Kita dah tengok mengapakah penyerahan tersebut berlaku, bagaimanakah bentuk penentangan, mengapa mereka menentang, dan apakah tindak balas British. Dan kita telah melihat bagaimanakah pergerakan politik di Sabah. Dan yang terakhir ialah kita akan melihat, ini contoh soalan latihan untuk pengukuhan, iaitu soalannya berbunyi, selepas pendudukan penjajahan Jepun, British menjadikan Sarawak dan Sabah sebagai tanah jajahan mahkota. Sumberkan Muhammad Isa Osman, Sejarah Malaysia. Baik, A, mengapakah Charles Vyner Brooks menyerahkan Sarawak kepada British? Mengapa dia menyerahkan Sarawak kepada British? Tadi kita dah bincangkan. Yang kedua, B, apakah reaksi tindak balas penduduk pribumi Sarawak dan tindak balas tindakan British terhadap penyerahan tersebut? Berikan penjelasan anda 8 markah. Dan yang terakhir, C, Sarawak dan Sabah penting bagi British. Beri hujah anda. Mengapakah? Ini soalan aras kebat. Pelajar perlu buat penilaian, menganalisis mengapakah Sarawak dan Sabah penting kepada British. So itu saja untuk sesi ini. Cikgu doakan semua pelajar dalam keadaan sihat, selamat belajar, dan jangan lupa kunjungi channel YouTube cikgu iaitu Easy Sejarah. Jangan lupa share, like, share dan subscribe. Itu saja. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.